tim daripada 16 je. Aku buka kalkulator Berapa peratus tu 6 daripada 16. 6 bagi 16 darab 100. Kita ada 37.5% tim Malaysia hari ni. Kalau nak banding dengan semalam. Jadi kemungkinan untuk tim Malaysia dapatkan chicken Jangan. Dah, berhenti sampai situ. Kita akan masuk ke dalam map Sunhawk. Dan inilah dia pusingan yang pertama pada hari ini. Flight path kita bermula di perkarangan kau dan berakhir di kawasan tambang. Baik tak aku cover? Betul. Kau jangan lari. Kau jangan lari daripada agenda kita hari ini. Lupa. Hari ini agenda kita berbeza. Buat anda yang menonton, jangan terkejut, jangan risau. Kami masih lagi berhati di Malaysia, tapi di mulut ni susah sikit lah. Kadang-kadang bahaya. lain jadinya. Kita sebut-sebut kan tiba-tiba kena knock ke apa kan. Macam itulah yang dua caster tu kan. J dengan On The Go tu kan. Cakap je tak chicken. Dia orang letak nama tim tu je confirm tak chicken. Tapi di bootcamp, alamak. macam ada pergaduhan yang akan berlaku. Flash dan juga Sam9. Satu daripada Sam9 telah pun terjatuh. Mantap. Tapi tembakan baik sekarang ini daripada Kenny berjaya untuk dapatkan satu orang Yuhai. Akan dihabiskan terus tapi Kenny berjaya untuk mendapatkan. Tetapi sekarang ini Dep juga terjatuh. Kenny nyawanya rendah. Dapatkan satu lagi. Sam9 terkubur di tangga yang ke-16 dengan satu mata. Menurut analisis netizen di Warga J, kita perlu dapatkan 90 mata untuk layak pergi ke Super Sunday untuk last chance. Jadi Sam9 ada lagi 16 mata untuk dia dapatkan dalam beberapa game ni. So tak habis harapan lagi, boleh lagi. Ya betul. Masih lagi terlampau awal untuk penyokong-penyokong Sam9 merasakan bahawa peluang mereka untuk ke peringkat Super Sunday itu rendah, tapi sebenarnya mereka yang mempunyai peratusan yang paling tinggi untuk mereka layak ke peringkat Super Sunday nak dibandingkan dengan pasukan-pasukan yang lain. Walaupun pada minggu lalu, kalau anda ingat kembali, sebenarnya Flash juga turun di bahagian bootcamp bersama dengan Sam9. Tapi pada waktu tu, fight tak ada langsung berlaku. Ya, waktu mereka terus bergerak ke haluan masing-masing. Tapi kali ini, Flash nampaknya menyerang Sam9 dan sayangnya mereka dikeluarkan dengan sawal. Tapi tak apa. Baru satu game yang dimainkan. Masih lagi ada 5 lagi yang berbaki. Dan kita mengharapkan juga untuk... Tak boleh. Aku dah puji-puji lebih dah ni. Okay, jap. Tapi ni apa benda ni tiba-tiba Roy dengan Creed ni? Sebenarnya untuk Sunhawk kan, kat mana korang nak turun, memang confirm boleh sampai. Flight path tu berat ke sebelah kiri kau pun. Kau buka pada shot awal, confirm sampai. Tapi ini yang menjadi persoalan, kampung itu tidak berpenghuni. Seolah-olah macam Creed VIP tak sampai ke arah kampung tersebut secara terus. Diorang nak duduk kat situ dulu dan kemudian baru bergerak. Itu menyebabkan seolah-olah ada satu clash dengan Roy, tapi nampaknya tidak menjadi. PA akan menggunakan kawasan laut ini untuk melakukan crossing. Tidak ada yang menunggu di kawasan jambatan tersebut, tapi baik. Mereka memecahkan tenaga, satu menggunakan jambatan, lagi 3 menggunakan laut. Tapi Infinity melakukan rondaan di situ. Pikmi dapatkan flash di kawasan bootcamp. Maksudnya, dah ada yang mengintai di bootcamp tersebut. Yep, mereka turun di kawasan rumah L berkemungkinan besar. Dan perkara ini memang kerap kali berlaku. Ini yang kita lihatkan bagaimana BTR memerangkap FaZe Clan yang berada di dalam kawasan bootcamp. Dan habis macam tu saja. 3 orang pemain daripada pasukan Flash dikeluarkan ke lobi. Mereka tumpas ke tangga yang ke-15. Strategi yang diulang beberapa kali berturut-turut, tetapi untuk mana-mana pasukan yang turun kat bahagian bootcamp sekalipun, mereka belum lagi ada counter untuk perkara ini. Ya, betul. Bootcamp, kalau berlawan, memang akan ada tim yang duduk kat kawasan atas tersebut. Diamrud dapatkan Roy. Daripada jauh. Berjaya untuk menghabiskan secara terus. Satu orang daripada Roy bermakna sekarang ini Creed VIP. Secara tidak langsung, seakan-akan dibantu oleh Geek Fam. Timing. Tak ada, dah 2024 dah. Semua dah matang, semua dah besar. Tapi memang sejujurnya lah kan, untuk yang menonton, yang tak tahu apa berlaku dekat event. Sebenarnya, tak kisahlah tim Malaysia ke, tim Indonesia ke, tim Thailand ke. Bila lalu sebelah-sebelah, time hari mereka perlu untuk bermain, semua pandang satu sama lain memang macam musuh. Tak ada langsung, adalah senyum-senyum, tapi tak adalah macam borak. Pergi lepak dengan member. Bila sampai masa untuk mereka fokus untuk menaikkan nama diri mereka, nama pasukan mereka, nama negara mereka, pastinya ada satu integriti yang mereka pegang dan benda tu memang tak dinafikan. Dan saya lihat sendiri berada di bahagian venue, memang tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada teaming untuk mana-mana negara sekalipun. Ya benar, itu je baru saja kita cakapkan. Geek Fam berjaya untuk mendapatkan satu orang daripada Creed VIP. Malang untuk Creed dan juga Roy sebenarnya. Mereka berada di kawasan paling low ground untuk Sunhawk. Dan ini akan menyebabkan Geek Fam mudah untuk mengepung pemain-pemain daripada Creed dan juga Roy ini.
Newbies Chewy sebenarnya, tapi satu tembakan daripada Nguyen. Cuba untuk mendapatkan satu, berjaya dapatkan Snipes. Haji mungkin akan dapat untuk dijatuhkan sekarang ini. Backup dapat sampai. Damrut berdekatan. Smoke akan dibaling. Chewy cuba untuk memberikan backup daripada jauh. Tidak sebenarnya. Hanya mengintai saja daripada jauh sekarang ini. Saya agak menghargai kalau observer dapat bagi Drone shot. dapat bagi drone shot. Sebab Ya. macam kurang faham sikit apa yang berlaku sekarang. Ya, sebab kita lihatkan kedudukan pemain-pemain sangat tersebar luas di antara satu sama lain. Dan Iron Pro Damrut sebenarnya akan dapatkan Nguyen terlebih dahulu. Tapi apa nasib Iron Pro sebentar tadi? Dia ditembak juga sebenarnya. Belum dapat kita lihatkan, mungkin tidak dapat untuk dijatuhkan oleh pasukan Roy. Tapi waktu ini Snipes akan berjaya untuk diangkat. Ini dia Iron Pro. Nyawa rendah. Tak ada backup sebenarnya untuk Iron Pro. Perlu untuk datang dengan awal. Tapi pemain-pemain Creed VIP sangat jauh antara satu sama lain. Ya benar, Iron Pro hanya menunggu kesilapan saja sekarang ini daripada pemain Roy ini. Valak berpusing-pusing, berjoget-joget, push-push Hotahi. Dengan seorang Iron Pro masih lagi menunggu masa, masih lagi membeli masa, tetapi masa itu mungkin akan tamat. Di sebelah belakang ada Aizen, tapi tembakan baik daripada Valak. Berjaya untuk mendapatkan satu, cuma Aizen mungkin akan melepaskan tembakan juga sekarang ini. Dah pun sampai, Valak belum lagi berjaya untuk dijatuhkan. Creed satu orang. Kubur sekarang ini untuk dia. Tetapi Geek tidak akan melepaskan rezeki terpijak di depan mata mereka. Satu kill confirm untuk mereka sekarang ini. Yang dipegang Audrey mengetahui secara pastinya. Di mendekat kedudukan Valak, tembakan akan dilepaskan. Audrey dalam bahaya sekarang ini kedudukannya. Mungkin boleh untuk dijatuhkan kembali, tapi tidak. Sekarang ini berjaya diredahkan nyawa satu orang. Apa yang lama sangat. Mujur berjaya juga untuk mereka dapatkan seorang daripada Roy dan Damrut. 3 penyingkiran untuk dia. Ya, bahaya. Tapi waktu ini Creed VIP dah pun mula keluar daripada kawasan Kampung Nalakawi sebentar tadi. Dan Chewy tidak akan melepaskan apa-apa tembakan pada waktu ini. Kerana mereka juga perlu untuk memikirkan cara masuk ke dalam circle yang pertama. Di mana untuk Geek Fam mereka dah ada kereta. Untuk Creed VIP kita tahu mereka tak cukup looting. Mereka tiada kenderaan dan tersebar dengan sangat-sangat jauh di antara satu sama lain. Tapi kita lihatkan di bahagian minimap, nampak pemain-pemain Creed VIP sekarang sedang mengelilingi pemain daripada pasukan Geek Fam. Berseorangan sebentar tadi. Siapakah jejaka itu belum lagi dapat kita ketahui. Tapi Creed VIP terdesak sedikit. Mereka tidak mempunyai healing item. Aizen mengetahui Voki, tembakan akan dilepaskan dan itu dia tak sempat nak buat apa-apa. Hanya menadah nyawa sahaja sekarang ini. Aizen bertindak sebagai buffer sistem di situ. Menyebabkan Geek Fam mudah untuk melakukan pergerakan. Pemancingan menggunakan kereta menyebabkan Voki menyangkakan Geek Fam dah berlalu pergi. Padahal mereka meninggalkan Aizen berseorangan di belakang. Creed tinggal 2. Harapan untuk mereka mara ke Super Sunday itu digelapkan sedikit. Mereka kena kejar 90 mata, bermakna dalam 5 game berbaki mereka kena dapatkan 40 mata tersebut. Ya, dan kita harapkan Creed VIP mampu untuk mungkin mendapatkan satu chicken dinner pada hari ini. Berkemungkinan besar daripada satu game mereka boleh kutip lebih daripada 20 mata. Tapi untuk Geek Fam yang mengganggu Creed VIP kini diburu oleh seorang Chewy. Aizen hampir di knockdown sebentar tadi. Dia akan melintas tapi sayang tembakan daripada Chewy terkena kepada pokok tersebut dan Audrey akan dapat diselamatkan kembali. Masih lagi pertarungan untuk dua pasukan daripada Malaysia ini di bahagian luar circle yang kedua. Memang tak boleh buat apa-apa. Geek Fam ada healing. Geek Fam ada manpower. Dan sekarang ini mereka sedang mengepung Chewy. Snipe pegang satu grenade. Cuba untuk membaling kepada Chewy. Tapi nampaknya DBS sedang dipegang sekarang. Belum lagi berjaya untuk mendapatkan seorang daripada Creed VIP ini. Snipe masih lagi bermain dengan cukup berhati-hati. Tapi kekurangan betul-betul untuk Creed VIP. Mereka tidak ada healing. Dan mereka kurang informasi. Dan mereka kurang segala-galanya sebenarnya. Snipe tak ada healing item. Satu medkit akan digunakan. Damrut juga ada 4 first aid kit. Bermakna dia masih lagi boleh bermain dengan masa. Tapi tidak untuk pemain daripada Creed VIP. Bandage first aid tidak ada untuk mereka. Yep. Dan waktu ini Chewy ada DBS. Tapi sayang dilihatkan oleh Snipes dengan sangat mudah. 5 mata singkir untuk Geek Fam. Tapi Creed VIP kini tinggal dengan hanya satu pemain sahaja bagi pusingan kali ini. Dan kedudukan pemain tersebut tidak lagi kita dapat lihatkan di dalam map kita saat ini. Tapi kelihatan seperti ada Infin yang datang daripada kawasan Kau dan juga Tatmo, dan Aizen akan dapatkan satu lagi mata singkir untuk pasukan Geek Fam. Bertarung di luar circle dengan 3 pasukan yang berbeza. 7 kill sudah pun ada untuk mereka. Mungkin ini formula yang mereka kena buat daripada awal. Lepak luar circle, lawan dan dapatkan kill. Tapi dalam masa yang sama mungkin akan menyukarkan juga proses untuk mereka dapatkan healing ataupun tempat untuk bermain dalam circle nanti. Tapi 7 kill
7 mata dah untuk Geek Fam. Dan sekarang ini mereka dah berada di 68 mata. Bermakna berbaki 22 mata saja lagi untuk mereka kejar. Dapatkan poin untuk mendapatkan slot pergi ke Super Sunday esok. Jadi adakah Geek Fam memang macam ni? Memang suka main last minute baru pecut dan sebagainya? Itu semuanya terkunci pada pasukan Geek Fam. Tapi untuk O2 waktu ini akan dikejutkan oleh pemain-pemain Pygmy. Kita tengok Joe Branky dah pegang satu bom tangan dekat sini. Tapi bom belum lagi dilontarkan. Kedudukan dia diketahui. O2 ada peluang untuk dapatkan knockdown pertama. Tapi sayangnya Joe Branky yang dapatkan api terlebih dahulu. Tapi trade yang pantas daripada Razer. O2 perlu untuk bergerak ke bahagian harapan sekarang ini. Mengambil kawasan high ground dan menolak daripada pasukan Pygmy menyerang. Dan kita lihatkan di bahagian minimap. Dah tak ada. Pygmy setelah hilang Joe Branky, mereka tidak mahu untuk risk ataupun merisikokan dengan lebih banyak. Terus melarikan diri ke kawasan yang lain. Kill pertama untuk Otto. Ada perbezaan sedikit Karol. Selalunya jumper yang akan duduk depan. Kali ni 3 orang yang diletakkan ke depan. Jadi itu mungkin yang menyebabkan Yudo Otto berjaya untuk menang fight kecil tersebut. Walaupun nampak kecil, tapi dengan adanya 3 orang kat depan, jumper sebagai mastermind. Bukan di depan, tapi di belakang. Jadi ini akan dapat mengelakkan benda yang berlaku sebelum-sebelum ni. Backup lambat dan sebagainya. Sebab yang berada di depan tersebut adalah 3 orang kepala rahsia. Yep. Jadi jumper mungkin dah pun memikirkan solusi. Satu aid kit, 2 first aid kit. Dan mereka masih lagi jauh di luar circle yang ketiga. Circle yang ketiga akan mula untuk bergerak tutup sekarang ini. Dan daripada map feed kita nampak tadi sebenarnya, MOV GPX memegang kawasan yang sangat besar. Dan pada hari ini untuk Sunhawk mengejutkan tak banyak pasukan yang terus masuk ke bahagian tengah circle. Nampaknya ada perubahan daripada segi meta dan juga taktikal daripada kebanyakan pasukan pada hari ini. Ya betul, satu lagi tembakan sekarang ini daripada D Xavier. Cari Infinity yang nyawa yang terlalu rendah. DBS akan dipegang tapi grenade juga akan dibaling. Molotov cocktail juga kedengaran buat masa ini. Untuk kita perhatikan apa yang sedang berlaku para Jin. Satu lagi Molotov cocktail dibalik memecahkan pintu. D Xavier akhirnya akan terkena. Infinity sekarang ini berjaya untuk dijatuhkan satu. Hanya meninggalkan lobby X sahaja DBS. Dan juga deruman-deruman shotgun yang lain sudah kedengaran. Para Jin berjaya untuk dijatuhkan. Mereka berhati-hati, mereka dengar shotgun tersebut. Satu tembakan, beberapa tembakan sekarang ini telah dilepaskan. Dan akhirnya D Xavier berjaya untuk menang perlawanan dengan Infinity. Tanpa sebarang kill, tanpa sebarang mata placement untuk mereka. Yep, satu fight yang diambil kemas oleh D Xavier tanpa kehilangan mana-mana pemain. O2 dilihatkan dah pun mula untuk masuk ke dalam kawasan Painan tapi perlu untuk mendaki kawasan gunung belakang Painan ini yang sangat-sangat tinggi dan terbuka. Nampak seperti DX, yep, DX dah tahu, DX dah ada info perkara ini. Jadi O2, wow. Hoi. Lamborghini. Satu suntik sekarang berjaya untuk dilakukan kepada seorang Abi. Malang jadi pick sikit je. Dia bukannya overpick pun. Of course dia kena menembak balik. Betul. Tapi Lamborghini melakukan tembakan yang terlalu tepat, terlalu tajam di situ. Tembakan seterusnya cuba untuk dilakukan. Okey, bukan kau seorang je boleh suntik. Yes, kita ada Yan daripada Malaysia untuk O2 dan sekarang ini kedua-dua pasukan ini sedang pun berebut siapakah yang akan sampai di bahagian atas high ground Painan ini terlebih dahulu. Abi belum lagi dipegang tapi tak perlu untuk risau, masih dalam circle untuk Yudo O2. Sekarang circle akan pergi ke mana? Circle yang keempat yang sangat penting untuk VPE. Tapi lihatkan todak dekat bahagian Sami, mereka ada peluang yang cerah untuk dapatkan kemenangan di game yang pertama. Oh, Creed VIP dijatuhkan di tangan Playzone. Tidak mempunyai healing item tapi Razer nyawanya rendah. Makan oleh Blue Zone dalam masa yang sama akan berlawan sekarang ini dengan PEA. Kido telah pun terjatuh juga di tangan Blue Zone. Dua terjatuh di tangan Blue Zone. Tiga terjatuh di tangan Blue Zone. Hanya meninggalkan Jin bersorangan saja dan para Jin juga cuba untuk memberikan bantuan secara tidak langsung. Dia juga berada di kawasan Blue Zone sekarang ini. Circle yang keempat akan bertukar menjadi circle yang kelima. Pergerakan circle akan berlaku. Lagi beberapa saat saja lagi Jumper akan berlawan dengan Jim. Satu DBS dipegang oleh Jim. Dia tidak berani untuk melakukan pergerakan terburu-buru. Dia tahu Jumper mungkin hanya memancing saja untuk memanggil dirinya terus ke belakang. Tapi Jumper lebih baik. DBS-nya lebih tepat dan berjaya untuk mendapatkan PEA tanpa sebarang mata di tangga yang ke-11. Yep, Yudo Otto akan naik satu anak tangga selepas dua mata singkir telah pun didapatkan oleh mereka. Jumper membuka jalan menjadi seorang scouter di bahagian hadapan. Abi sayang dikawal rapi oleh pemain-pemain di Xavier. Betul-betul tak nak lepaskan pemain daripada pasukan Yudo Otto. Dan sekarang ini untuk di Xavier perlu untuk cari cara masuk ke dalam circle terlebih dahulu kerana mereka jauh di luar sekarang ini.
Ya, Reza melepaskan tembakan tapi malangnya dia berada di kawasan luar zone. Healing item juga dah tidak ada. Cuba untuk mendapatkan beberapa killing point mungkin tapi DBS terkena kepada Parajin daripada D Xavier sekarang ini. 5 kill untuk D Xavier. Tetapi kemasukan mereka akan dihalang bukan daripada 1 tetapi 2, 3 pasukan mungkin. Dan berjaya untuk mendapatkan Lamborghini. Kejatuhan kali ketiga mungkin untuk dirinya. Dan itu dia. STR break berjaya dijatuhkan Reza. Sekarang ini sedang berlawan juga tapi Levi sedang melepaskan tembakan. DBS lebih baik nampak gayanya berjaya untuk menjatuhkan lagi satu orang untuk STX. Dan D Xavier mungkin sahaja boleh untuk masuk ke dalam zon yang seterusnya. Oh, Rebis jauh berpisah dengan rakan-rakan beliau yang berada di kawasan Tanah Tinggi sebentar tadi. Dia berseorangan waktu ini. Tapi ada satu kawasan yang selamat kita boleh lihatkan di bahagian minimap. Tiada pihak lawan yang berdekatan untuk beliau. Razor akan dihabiskan serta-merta. Damrud dapatkan chopper. Di manakah fight ini berlaku? Fight di bahagian kawasan Tanah Tinggi. Untuk kemasukan ke dalam circle yang keempat. Dan untuk Geek Fam, 2 dah pun jatuh untuk pasukan mereka. Begitu juga dengan pasukan Sersia. Situasi 2 lawan 2. Tapi alamak, Snipes meletupkan Dam. Ya, apa yang berlaku? Mungkin sedikit miscommunication tapi RZ berada di kawasan high ground. Maka dilepaskan. Damrud nampaknya Geek Fam sekarang ini satu persatu daripada mereka senang dijatuhkan dan akhirnya terjatuh juga Geek Fam di tangga yang ke-8 walaupun ada penyingkiran yang agak banyak untuk mereka. 10 penyingkiran. Kalau kita lihatkan di sebelah kanan tersebut. API pun tak sempat nak update dekat situ dan sekarang ni hanya tinggal 6 pasukan saja lagi. 11 kill untuk Geek Fam. Satu jumlah penyingkiran yang cukup banyak untuk mereka. Yep, tapi kita masih lagi berbaki dengan Todak yang belum lagi meletakkan diri mereka di dalam kill feed. Masih lagi dalam keadaan yang paling selamat untuk pasukan Todak yang datang daripada kawasan Sami sebentar tadi. Tapi pertarungan untuk pasukan-pasukan lain juga telah pun terhenti dengan 6 pasukan sahaja lagi yang berbaki seawal circle yang ke-5. Sangat-sangat pantas dengan pertarungan-pertarungan di luar circle untuk pusingan pertama ni. Ya benar, tidak menjadi masalah kerana mereka berada di kawasan low ground sebentar tadi. Berada di kawasan selatan, jadi kalau mereka melakukan pergerakan agresif mungkin akan dapat dikesan oleh pasukan yang lain. Tapi kita ada harapan untuk melihatkan pasukan Malaysia masih lagi mendapatkan chicken dinner. Hanya ada 2 pasukan sahaja yang ada 4 orang. Vampire dan juga Todak. Todak dengan 52 mata. Mereka perlu kejar lagi 38 mata untuk mendapatkan poin ke Super Sunday tersebut. Agak banyak untuk kita minta kepada Todak tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Vampire sedang mengawal pergerakan Pygmy. Sekarang ini tembakan dilepaskan. Belum lagi berjaya untuk mendapatkan satu kejatuhan. Akhirnya berjaya dapat daripada Stone sebenarnya. Vexi berjaya untuk dijatuhkan. Pygmy bermain di gigi-gigi circle. Gagal untuk masuk. Satu persatu dapat untuk dijatuhkan oleh Vampire yang telah pun berada di dalam kawasan circle. Alter Ego juga sekarang ini cuba untuk menghalang pergerakan Todak. Mereka berada betul-betul di kawasan depan. Cleon telah pun memulakan pergerakan. Nampaknya Alter Ego tidak menyedari. Sedang pun menyedari sebenarnya. Tam cuba untuk ditembak tapi belum lagi berjaya untuk dijatuhkan. Melakukan pergerakan terus ke arah kawasan kiri Alter Ego. Masih ada kawasan yang baik untuk pasukan Todak. Tapi kalau mereka terlampau overcommit dengan Alter Ego, ini boleh menjadi keuntungan maupun kerugian untuk kedua-dua belah pihak. Setakat ini circle yang ke-6 bakal ditunjukkan dalam masa beberapa saat. Rebis akan dihabiskan. 5 pasukan saja lagi yang tinggal. Selangkah demi selangkah untuk mencari kemenangan bagi 5 pasukan yang berbaki saat ini. Dan circle untuk MRPX juga untuk Vampire. Ya, juga untuk Iftar daripada Todak mengulangi apa dia punya peranan dalam judul lain sebelum-sebelum ini. Lakukan zoning di kawasan belakang untuk memastikan tidak ada penyerangan daripada belakang untuk pasukan Todak. Backstep defender yang cemerlang dan Iftar sekarang sedang melakukan tugas yang sama. Ini menyebabkan Todak ada kawasan untuk bermain di dalam kawasan circle. Cantik. Sekarang ni Zoro akan diserang, ditembak bertubi-tubi. Grenade sedang dipegang. Mereka kena berhati-hati. Morph GPX ada juga di sudut yang berbeza. Tapi Okta melepaskan tembakan. Meredakan sedikit tekanan untuk Todak masuk ke dalam kawasan circle yang seterusnya. Pergerakan menggunakan kereta yang cukup baik. Tetapi sekarang ini adakah berjaya untuk ditembak oleh pasukan yang berada di dalam circle untuk Todak? Yep, Todak mampu untuk mencuri mata singkir daripada pasukan Alter Ego. Dan Alter Ego waktu ini nampak seperti tiada kenderaan untuk mereka melintas kawasan jalan raya itu untuk mereka masuk dalam circle. Bom tangan daripada Yoru. Sayangnya akan dapatkan Cleon. Tapi masih lagi peluang untuk melakukan revival. Okta masih memerhatikan kawasan pondok yang didiami oleh 2 pemain daripada pasukan Todak. Ada kenderaan. Alter Ego nampaknya akan mula untuk melanggar. Mereka mungkin mahu untuk melanggar Todak.
Mereka tahu Todak hanya ada 2 saja di kawasan pondok tersebut. Pergerakan terus dilakukan. Mereka nampak smoke dan mereka terus melanggar kawasan batu ini. Terlebih dahulu MOF GPX juga adalah satu faktor yang berbahaya untuk mereka. Todak satu persatu sedang dijatuhkan, sedang diapit oleh 2 pasukan dan Alva berjaya dijatuhkan kembali daripada Iftar. Pertahanan cemerlang tetapi Todak dalam bahaya sekarang ini. Hanya tinggal 1 orang sahaja masih lagi kekal bernyawa. MOF GPX juga sedang memberikan tekanan. Top 4 sekarang ini untuk Todak. Oh, Iftar mengalas tugas yang besar untuk meletakkan pasukan beliau bagi mendapatkan poin yang terbanyak saat ini. Stone akan dapatkan Okta. Alter Ego akan ketempangan. Satu daripada mereka telah pun jatuh dan satu saja lagi yang tinggal berbaki di hadapan Iftar, iaitu Boychill. 1v1 untuk mantap daripada Hazel sebenarnya. Molotov itu sampai dan 3 pasukan saja lagi yang berbaki. 4 lawan 3 lawan 1. Dan Todak sekarang ini memegang kunci terbesar tapi dikesan dengan sangat awal oleh Stone. Situasi untuk Chicken Dinner, Vampire menentang dengan MOF GPX. 6 mata untuk Todak. Tetapi sekarang ini perlawanan Chicken Dinner di antara Thailand dan juga Indonesia. MOF GPX tidak ada kelebihan daripada sudut manpower tersebut. Vampire ada segala-galanya. Mereka ada satu kawalan peta yang cukup luas dan mereka tahu secara tepatnya di manakah kedudukan MOF GPX. Mereka tahu ini adalah perlawanan 4 lawan 3. Syed dikerahkan ke depan. Tapi tidak untuk MOF GPX. Mereka tidak akan menyerahkanlah sebegitu mudah. Menggerakkan tenaga ke sebelah kanan 2 orang. Off position 1 orang di sebelah kiri. Circle berpihak sedikit kepada mereka. Yang perlu masuk adalah Vampire. Tapi pergerakan Vampire terlalu garang. Tidak ada tanda-tanda takut langsung untuk mereka cuba meranapkan harapan MOF GPX. Pergerakan perlahan-lahan dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Yang penting tidak ada yang boleh melakukan kesilapan sekarang ini. Yep, 4 lawan 3. Oh, kita letak 6 logo Vampire untuk Chicken Dinner tadi top. Ya. Dan benda tu mungkin terjadi. Apakah sumpahan ini? Alamak! Aku tak terima. Okey, Kita lepas ni Todak. Mari kita lihatkan macam mana. Adakah perkara itu akan menjadi realiti ataupun hanya mimpi ngeri untuk pasukan Vampire Esports di mana masih lagi dalam keadaan yang sangat berhati-hati. Untuk MOF GPX tidak mahu untuk melakukan apa-apa kesilapan, tapi lebih banyak masa yang dibuang. Lebih mudah sebenarnya untuk Vampire mencari mereka yang menyulut di belakang batu-batu ini. Dan Nuzi nampak seperti sudah ada idea di manakah keberadaan pemain-pemain MOF GPX di belakang kawasan batu. Dia cuba untuk panjat. Oh, backup sudah pun sampai, tapi Yoru daripada bahagian kiri cuba untuk flank dan Hazel dapatkan 1. 3 lawan 3. Nuzi overpick dan ini mungkin bakal menyebabkan Vampire tak mampu untuk dapatkan Chicken Dinner, tapi masih ada ground yang sangat baik untuk mereka pegang. Yoru cuba untuk dibakar hidup-hidup dan sekarang ini kelihatan Vampire ditolak sedikit demi sedikit ke bahagian belakang, tapi Stone menidakkan perkara ini di mana Hazel akan dijatuhkan. Ya betul, 3 lawan 2. MOF GPX menggunakan satu shotgun, berjaya dapat 1, 2 lawan 2. Yoru melepaskan tembakan, Tony K cuba untuk dicari, tapi sekarang ini hanya tinggal 2 lawan 2 walaupun berjaya untuk mendapatkan 1 orang. 1 saja sekarang ini untuk MOF GPX. Stone masih lagi berbaki, Tony K juga masih lagi ada di BS, dipegang sekarang oleh Yoru. Kiri kanan untuk dia melawan dan sekarang tembakan yang gagal untuk didapatkan terhadap pasukan Vampire. Wow. Vampire, Chicken Dinner pada kali ini. Terbalik toh. Apa ni? Apa ni? Semalam kita letak tim Malaysia tak ada chicken. Ini kita letak 6 Vampire terus chicken top. Apa ni? Satu. Ini perancangan ni. Banyak sangat sumpahan. Sumpahan yang sampai kita pun tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Aduh. Tapi tak nak diucapkan Vampire Esports. Mereka di nombor 1 dan mereka mendapatkan chicken yang pertama untuk hari ini bagi peringkat last chance. Botak. Tukar balik tim Malaysia. Tukar balik tim Malaysia.